منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Sehinggalah ayat 20. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita sambut tahun baru hijrah dengan kemenangan kita di Dun Sungai Limau. Alhamdulillah, tuan. Saya duk ingat tak menang dah, menang alhamdulillah. Cuma dengan majoriti hilang 1,000 lebih majoriti. Yang kedua, tuan-tuan, dalam banyak-banyak negara dalam dunia ini, Malaysia lah salah satu negara yang kerajaan sendiri menyambut tahun baru hijrah sehingga diisytiharkan cuti umum untuk berarak dengan slogan yang setiap tahun berubah dan kadang-kadang kekal untuk memperingati peristiwa besar yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bagi kita umat Islam, yang paling penting bukan sambutan itu. Yang paling penting, adakah kita telah melakukan penghijrahan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah yang sebenar ialah mereka yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Islam larang, apa yang Rasulullah larang, apa yang Allah larang, dia kena tinggalkan. Islam larang menipu, jangan menipu. Islam larang jangan melakukan maksiat, jangan melakukan maksiat. Kitalah. Islam larang jangan lakukan rasuah, penyelewengan. Kita kena tinggalkan. Jadi kerajaan kita menyambut tiap-tiap tahun, tetapi kita melihat masih belum ada perubahan. Khususnya dari sudut apa yang dibentangkan oleh Ketua Audit Negara. Saya kalau dan hurai ayat yang saya baca tadi, kira dan lah. Kalau tak dan, kira ni tuan-tuan. Jadi awal bulan 10, kita dibentangkan dengan laporan audit untuk 2013. Sebelum perbahasan bajet 2014. Jadi laporan audit itu cukup menyedihkan kita lah sebab tidak ada penghijrahan. Setiap kali laporan itu berlaku teguran daripada Ketua Audit Negara. Dan sejarahlah kali ini tuan-tuan, Tan Sri Amrin Buang, dia tak pernah tampil di khalayak ramai. Baru-baru ini dia bersedia menyahut panggilan daripada Sinar untuk berdepan di khalayak ramai dalam forum terbuka. Adakah apa yang berlaku ini suatu kelemahan atau ketirisan atau rasuah? Dan dia sebut dia buat kerja secara profesional, bukan ambil maklumat tepi longkang, tak. Makna tim audit ini dia akan turun, dia akan cek harga betul tak. Setelah dapat harga yang sebenar, belinya macam mana, lalu disahkan harga itu. Lalu dibuat laporan audit secara telus sebab dia non-partition. Jadi apa yang menyedihkan kita, ketirisan berlaku saban tahun. Tidak ada penghijrahan yang dibuat. Saban tahun berlaku menyebabkan berlakunya kerugian bilion. Sebagai contoh tuan-tuan pun telah baca, saya ulang sikit tuan-tuan. Saya diberi masa 1 jam saja. Ingat 2 jam malah, ni 1 jam, tak ada arah. Tuan-tuan, ni jam dinding. Tu jam dinding. Berapa beli tu?
Saya beli Maidin RM15. Tak dan 2 bulan rosak. Jadi jangan beli hak RM15, belilah hak RM100. Tahanlah sikit 5-6 tahun. Jadi tuan-tuan, jam dinding tu harga RM100. Kerajaan beli 20 buah. Sepatut habis 2,000. Tapi habis 70,000 lebih. 76,000. Jadi tuan-tuan, bila audit cek harga RM100, tapi pergi beli dengan harga RM3,800. Ini ketirisan ke, kecuaian ke lagu mana tuan-tuan? Tuan-tuan bikin ini. Jadi sepatut wang negara habis 2,000, kita terpaksa top up 70,000 lebih. Dah rugi dah situ. Scan, alat scan pengimbas yang bersaiz A4. Saiz A4 tuan-tuan. Harga dia RM200 saja di pasaran. Tapi pergi beli dengan harga RM14,000 lebih. Ni macam mana ni? Jadi beli 3, kita sepatut habis 600, jadi habis berapa? RM40,000 lebih. Rugi dah situ, tadi RM70,000, RM40,000 dah RM110,000. Pengimbas scanner A3, harga RM1,000, pergi beli dengan harga RM20,000 lebih. Oh ni tuan-tuan. Custom terpaksa melupuskan lebih kurang 7,000 lebih kasut. Berapa kerugian? 602,000. Kalau bagi hak tak ada kasut kan bagus tuan-tuan. Tapi dilupuskan. Pahang ditegur. Pahang. Kuartus kerajaan ditegur tuan-tuan. Kerugian di situ mungkin lepas pandang atau kelemahan pentadbiran. Ada kuartus kerajaan yang terbiar kosong, ada yang tak boleh diperbaiki terus. Anai-anai duduk. Kemudian ada yang kuartus kerajaan yang diduduk oleh kaki tangan kerajaan, dia masih menerima elon. Sepatut dah duduk, tak boleh terima adalah elon perumahan. Tapi di situ saja kerajaan bayar free, rugi di situ 163,000. Tuan-tuan bayang dah berapa ratus ribu dah. Penjimatan sepatutnya berlaku. Tuan-tuan. Penyanyi daripada Korea, Menteri KBS, Kementerian Belia dan Sukan, dia kata syarikat korporat yang bayar 1.6 juta. Tak apalah. Tiba-tiba audit, cek. Bukan syarikat korporat, kerajaan yang bayar penyanyi Korea. Berapa? 1.6 juta. Rugi dah situ. Penyanyi orang Korea ni tak ada hak hitam tuan-tuan. Semua putih. Putih macam Cina tu. Dah lah putih, gadis, muda, pakai seluar pendek. Menyanyi depan belia tuan-tuan. Dapat 1.6 juta. Allah. Habis saja sambutan hari belia, 60 juta lebih tuan-tuan. Perlu diselidik kenapa pembelanjaan melampau. Jadi tuan-tuan, ini ketirisan yang berlaku. Yang ditegur saban tahun tetapi tidak ada penghijrahan di situ. Menyebabkan berlaku ketirisan, dahlah kita membentangkan belanjawan defisit selama 16 tahun berturut-turut. Tahun ni lagi tuan-tuan. Belanjawan 264 bilion, unjuran belanjawan itu, dan dijangkakan pendapatan kita lebih kurang 230 bilion lebih. Maknanya kita tak cukup belanja sebanyak hampir 40 bilion. Jadi belanjawan defisit. 40 bilion itu, belanjawan defisit, nak ditampung dengan apa? Ditampung dengan hutang. Hutang hari ini makin menggunung. Hutang ditop up dengan hutang. Tak campur belanjawan tambahan. Jadi bila top up dengan hutang, maknanya unjuran hutang kita untuk tahun 2014 hampir 55% paras shilling, tuan-tuan. Mana 600 bilion. Itu hutang negara. Diparahkan lagi dengan hutang isi rumah.
yang diumumkan oleh Gubernur Bank Negara baru-baru ini. Malaysia tertinggi dalam 12 negara di Asia hutang isi rumah. Mana hutang isi rumah, suami pun berhutang, isteri pun berhutang. Biasanya kaki tangan kerajaan lah. Kerja sendiri macam saya ni apa, hutang biasa ya, hutang isi rumah. Sudah mencecah tuan-tuan 83% hutang isi rumah. Mengalahkan Indonesia. Indonesia hanya 15%. Mengalahkan Hong Kong, mengalahkan Singapura, negara maju. Malaysia dalam 12 negara membahayakan hutang isi rumah 83%. Saya pun fikir 83% daripada apa? Saya tanya orang ahli ekonomi, ada yang boleh jawab, ada tak boleh jawab. Ada yang jawab, dia kata macam ni, maksud antara, banyak lagi maksud dia. Antara 83%, contoh macam ni lah tuan-tuan. Suami gaji 3,000, ni kaki tangan kerajaan. Isteri gaji 3,000, campur dua jadi 6,000. 6,000, dari 83% daripada pendapatan suami isteri. Maknanya dia wajib bayar hutang tiap-tiap bulan 4,900 lebih. Balance berapa? Dalam 1,000 lebih. 1,000 lebih itulah nak isi minyak motor, minyak kereta, pampers, beli gula naik pula lah ni. Macam tu tuan-tuan. Tak cukup. 83%. Allah. Kalau RM100 maknanya RM83. Kena bayar hutang hak wajib. Baki lagi berapa? RM17. Nak beli apa? RM17. Jadi ini bahaya. Kerajaan pun berhutang. Rakyat pun ramai yang berhutang. Campur dua ni tuan-tuan. Sudah melebihi 120% hutang kita. Tapi penghijrahan itu tidak dibuat. Lalu macam mana nak tampung hutang yang menggunung tinggi ini? Maka dia buatlah sistem-sistem, ditariklah subsidi. Kata Ustaz Fathul Bari, kena redalah dengan harga barang naik. Dalam Islam tak ada subsidi. Yang ada cukai. Tuan-tuan. Dalam Islam tak ada subsidi, yang ada cukai. Subsidi ditarik. Subsidi gula ditarik 20 sen, kerajaan jimat 551 juta. Subsidi minyak masak ditarik, kerajaan jimat 400 juta lebih. Subsidi ini ditarik tuan-tuan untuk menampung pengurusan perbelanjaan dan hutang kerajaan. Dan 2015 akan dilaksanakan cukai GST yang akan mendatangkan hasil kepada kerajaan sebanyak 27 bilion. Tuan-tuan, hukum mengenakan cukai, hukum asal haram. Nabi kata, inna sahibal maksi finnar. Inna sahibal maksi finnar. Sesungguhnya pemungut cukai di dalam neraka. Sesungguhnya pemungut cukai di dalam neraka. Nabi sebut begitu. Tuan-tuan, apabila ada ancaman neraka dalam usul fiqah, bila ada ancaman neraka, dia membawa kepada hukum haram memungut cukai. Bila dia dibolehkan? Apabila kantung negara kering. Pertama, negara dah tak ada sumber. Dia tak boleh, tak ada sumber dah. Yang tu tak apa. Sekarang negara ada sumber, tetapi tak diurus dengan betul, tuan-tuan. Itu saja. Ya. Urus dulu. Potong dulu subsidi IPP sebanyak 8 bilion setahun. Tak ditarik subsidi itu. 8 bilion setahun. Jadi sumber ada, tapi tak diuruskan dengan betul. Macam tadilah. Sepatut tak habis 70,000. Habis 2,000 je sepatutnya. Besar 70,000 ni tuan-tuan. Sepatut tak habis 163,000 dalam pengurusan pembayaran free kepada kaki tangan kerajaan yang masih duduk di kuartus kerajaan. Sepatut tak habis itu. Yang ni kena selesaikan dulu. Bayar gaji terlalu tinggi kepada yang kaki tangan kontrak yang bekerja di Jabatan Perdana Menteri, 69,000 sebulan. Ini melampau. Jadi benda-benda ini perlu diatasi dulu sebelum mengenakan cukai kepada rakyat terbanyak. Perlu diatasi. Jadi tuan-tuan, kita nampak tidak ada penghijrahan itu.
Jadi nampak tak nak berhijrah, jadi kita kena buat penghijrahan itu. Macam mana? 2014. Itu makna gitu. Dah tak nak buat. Laporan audit tuan-tuan. Tuan-tuan, kita 16 tahun dah. Bentang belanjawan defisit. Takkanlah kita tak ambil peduli. Belanjawan defisit ni bahaya. Makna setiap tahun kita terpaksa top up dengan hutang untuk menampung defisit itu. Gaji, contoh gaji 3,000. Tiap-tiap bulan gaji 3,000, tapi tiap-tiap bulan belanja 5,000. Makna 2,000 defisit. Tapi kena belanja. Maka dia hutang dengan siapa? Hutang dengan Pomat. 2,000 tu. Tuan-tuan. Jadi ini perlu diambil kira, kena ada penghijrahan. Jadi mudah-mudahan buku lama dah tutup, buku baru buka. Sebenarnya mana ada buku-buku ni tuan-tuan. Amalan kita ni tiap-tiap hari pagi dan petang malaikat bawa naik. Ni dalam hadis Bukhari ni. Tiap-tiap hari bawa naik. Kita ni dicek tiap-tiap hari dihitung. Dalam seminggu pula Isnin, Khamis. Sebab tu orang yang kuat ibadahnya tuan-tuan, dia puasa Isnin dan Khamis ni supaya amalan dia naik ke Allah dalam keadaan dia berpuasa. Setahun pula dalam bulan Sya'ban dia bawa naik tuan-tuan. Ditulis, dibukukan untuk ditayangkan semula kepada kita. Tak apalah nak doa awal tahun, akhir tahun tu tak apalah, doalah. Tapi mesti ada perubahan sikap itu insya-Allah. Yang ketiganya tuan-tuan, ini saya sebut suasana semasa yang sedang berlaku. Yang ketiga, alhamdulillah. Tetapi jaga-jaga, Barack Obama tak jadi datang Malaysia pada 8 Oktober. Kita sangat rusing dia nak datang. Sebab kita bimbang takut termeterainya beberapa perjanjian yang ditandatangani sebelum diselidiki dengan detail. Kita tak nak jadi seorang mukmin yang dipatuk dalam satu lubang 2 kali. La yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin dia tak akan disengat dalam satu lubang 2 kali. Kita tak nak macam itu. Kita tak nak jadi macam isu air yang sangat merugikan kita, perjanjian kita dengan Singapura. Tak diteliti dengan betul tuan-tuan. Tahun 1965 perjanjian pertama dibuat. 1961 perjanjian pertama dibuat. 1962 perjanjian kedua dibuat sama dengan perjanjian yang pertama. Sepatut fikirlah. Perjanjian pertama dah habis tahun 2011. Perjanjian kedua habis bila? 2069. Kita mati dah tuan-tuan. Dah kiamat. 2069. Singapura takkan memperbaharui perjanjian ini. Dia pegang dengan perjanjian. Apa dia? Sebab menguntungkan dia. Malaysia, kerajaan Johor, Malaysia mesti membekalkan air kepada Singapura sehari 350 juta gallon sehari. Dengan harga 1,000 gallon 3 sen Malaysia. 3 sen Malaysia berapa Singapura? Ni duit Singapura mahal. $1 dia hampir RM3 kita, RM2.60. Mungkin pakar ekonomi kata pergi kepada RM3, dia dah jauh meninggalkan Malaysia. Tuan-tuan bayang, 3 sen 1,000 gallon dia beli dengan kita, dia jual balik air bersih kepada Johor 50 sen 1,000 gallon. Johor ni tak ada penapis air ke sampai sekarang? Yang disuruh Singapura tapis itu pasal apa? Dia jual ke Johor balik 50 sen. Dan Johor kena beli sehari air bersih daripada Singapura 33 juta gallon sehari. Kali ya? Berapa? Kena bayar. Sebab tu defisit. Lama mana? 2069 baru habis perjanjian itu. 3 sen dengan dolar Singapura berapa sangat? Dia jual 50 sen kepada kita. Jadi ini perjanjian yang merugikan Malaysia, negara dan rakyat Malaysia. Yang ni yang kita runsing dengan perjanjian TPPA, tuan-tuan. Tak didedahkan kepada ahli parlimen. Perjanjian dibuat secara rahsia
Sedangkan yang kena tanggung ialah rakyat. Sepatut dedah dulu apa terma-terma perjanjian itu. Kalau menguntungkan negara dan rakyat, kita setuju. Tapi kalau tidak menguntungkan, kita tak setuju. Nak pastikan kita setuju atau tidak, mesti dibentangkan. Paling kurang kepada ahli parlimen. Ahli parlimen boleh bahas perjanjian TPPA. Sampai sekarang kita tak tahu apa perjanjian rahsia ini. Cuma disebut oleh beberapa pakar ekonomi mengatakan dia merunsingkan kita. Ada implikasi-implikasi negatif yang kita terpaksa tanggung. Antaranya, tuan-tuan, kalau syarikat gergasi, mana syarikat gergasi daripada luar bebas berniaga di Malaysia. Lingkup hak kecil-kecil ni. Saya cerita jengka lah, tuan-tuan. Jengka tempat saya duduk, bandar pusat jengka ni bandar Melayu. 99% Melayu. Dulu tak ada peniaga Cina. Sekarang dah ada. Bila sekarang dah ada peniaga Cina masuk, sewa kedai daripada 2,000. 2,000 tu kira gagah lah tu. Payah orang Melayu nak sewa 2,000 je. Dia masuk Cina, sekarang sewa sudah melambung kepada 5,000. 5,000 jual nasi arak. Allah, tuan-tuan. 5,000. Tutup arak sewa di Bukit Bintang, tuan-tuan. Restoran Tarbu, saya tanya berapa sebulan. Dia kata 35,000 sebulan sewa. Dia boleh bayar? Dia boleh bayar, tuan-tuan. Tuan-tuan naik monorail, turun dekat Bukit Bintang tu, ada jual minyak atar kecil. Tuan-tuan tahu berapa sewa tu? 12,000 sebulan. Boleh orang Melayu duduk situ. Itu baru Cina masuk. Sekarang peniaga sudah runsing. Pasal apa? Maidin nak masuk pula. Tu dia, tuan-tuan. Dia tolak tanah dah. Maidin pula, dia upgrade perniagaan dia. Ni kat Subang Jaya, tuan-tuan. Saya ingat tahun 2003 saya mula kuliah di Subang Jaya, Masjid Darul Ihsan. Waktu tu Maidin tak ada, yang ada Giant sebelah tu. Giant penuh. Maidin pun buka dengan konsep terbaru dia, tuan-tuan. Lengang, Giant. Itu Giant tu. Lengang, tuan-tuan. Kalau dia buka di Jengka lah, dia buka macam Subang Jaya, macam Maidin di Kuala Terengganu, dia buka di Jengka, saya rasa peniaga-peniaga Melayu lingkup. Sekarang tengah runsing. Macam itulah keadaan peniaga-peniaga Malaysia, petani-petani Malaysia, penjual-penjual ubat di Malaysia, syarikat-syarikat daripada luar besar, syarikat gergasi datang berniaga di Malaysia. Tuan-tuan, kalau perjanjian TPPA ini dimeterai oleh kerajaan Malaysia. Yang kedua, syarikat daripada luar ni, dia ada kuasa untuk menyaman kerajaan Malaysia sekiranya produk yang dia keluarkan tak boleh dipasarkan di Malaysia kerana tertakluk dengan undang-undang negara Malaysia. Dia boleh saman. Ni. Berlaku kepada kerajaan Ecuador dalam FTA dulu. Perdagangan bebas, tuan tu. Dia tanda tangan, akhirnya ada satu syarikat minyak dia tumpah di hutan Amazon, merugikan syarikat itu, tapi dia bawa kini ke mahkamah di Washington. Bicara-bicara kerajaan Ecuador kena bayar saman dia 80 juta. Macam tu. Ini TPPA. Begitu juga pihak JAKIM tak ada kuasa mutlak untuk menentukan halal haram sesuatu produk. Sekarang JAKIM ada kuasa. Kita ada kilang, kita buat pemakanan segera ke apa, lalu kena ada kelulusan daripada JAKIM. JAKIM akan pergi selidik, okey ini halal, lulus, boleh. Nanti tak boleh, tuan-tuan, dalam TPPA ini dibimbangi bahawa JAKIM tak boleh siasat sebab dia membabitkan rahsia sesebuah syarikat. Ini dalam perjanjian TPPA. Yang ni yang kita bimbangi. Tiba-tiba Barack Obama tak jadi, maka dia senyap sekejap, tuan-tuan. Jadi kita harap pihak kerajaan bentang kertas putih, bentang dulu di parlimen, bahas dulu apa keuntungan negara dan rakyat dalam
sekiranya menandatangani perjanjian ini. Jadi kita harap dengan 1435 Hijrah ini ada perubahan itu. Supaya kita tidak menanggung beban hutang makin lama makin menggunung, tuan-tuan. Kita pun tak seronok bila dibentang belanjawan defisit. Kita tak seronok, tuan-tuan. Tak munasabah dalam keadaan negara kita kaya. Ditinggalkan oleh Brunei dan Singapura begitu jauh. Padahal kita ada hasil yang melebihi mereka. Melebihi Singapura, melebihi Brunei. Sebab kita bukan ada hasil minyak sahaja, kita ada hasil sawit. Kita ada hasil getah. Kita ada hasil emas, reserve emas yang banyak mengalahkan Amerika Syarikat. Dolar tak ada sandarannya, tuan-tuan. Cuma kita belum berjaya meletakkan dinar emas sebagai currency, sebagai mata wang dunia. Itu saja, tuan-tuan. Jadi, harapan kita tahun baru hijrah ni, tuan-tuan, supaya berlaku penghijrahan di peringkat kerajaan sampailah yang bawah-bawahnya, insya-Allah. Selesai mukaddimah, tuan-tuan. Kita masuk ayat yang saya bacakan tadi, ada setengah jam lagi, tuan-tuan. Suratul Nur ayat 11 hinggalah ayat 20. 10 ayat ini Allah turunkan untuk membersihkan fitnah yang dilakukan oleh orang munafik terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Isteri Nabi kena fitnah berzina dengan Safwan bin Mu'attal, sahabat Nabi. Ada dah cerita tuduh zina ni dulu, tuan-tuan. Jadi kita nak ambil pengajaran macam mana sikap kita. Orang munafik ni, tuan-tuan, dia nak aibkan Nabi dengan cara lain tak boleh. Dia nak lemahkan Nabi tak boleh, tak berjaya. Nabi makin hari mendapat sokongan kuat daripada penduduk Madinah. Sebab tu kita tak boleh terima orang kata Nabi pelarian di Madinah. Nabi daripada Mekah berhijrah ke Madinah bukan sebagai pelarian. Orang tak lantik pelarian sebagai ketua negara, tuan-tuan. Tak lantik. Takkan kita nak lantik Bangladesh mari sini jadi Perdana Menteri kita? Apa barang, tuan-tuan? Nabi dipelawa untuk datang ke Madinah. Dia lantik jadi ketua negara. Jadi munafik ni Abdullah bin Ubay bin Salul dan kuncu-kuncunya, dia tak ada cara lain. Akhirnya dia dapat satu cara, iaitu menfitnah, membuat berita palsu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khabar ifik. Khabar ifkun. Ifkun ni dia lebih dahsyat daripada kizbun. Kizbun tipu. Tipu biasa-biasa. Esok kita pergi Kuala Lumpur pukul 9, pukul 11 boleh mari. Oh, tipulah tu. Pinjam duit 2,000. Seminggu aku bayar. 2 tahun tak bayar lah. Tipu tu. Tapi dia tak sampai tahap ifkun. Ifkun ni tipu yang menjijikkan. Satu perkara yang direka, yang realitinya tak ada. Ni dipanggil khabar ifik. Allah turunkan 10 ayat ini untuk membersihkan Nabi, isteri Nabi, keluarga Nabi daripada fitnah. Fitnah besar ini. Kes ini berlaku pada tahun yang ke-5 Hijrah. Jadi baru 5 tahun lah duduk Madinah. Nabi umur 58 tahun. Aisyah umur lebih kurang disebut dalam kitab sejarah masih belia. Barangkali dalam sama ada hampir 30-an ataupun awal 30-an. Muda lagi. Berlaku peperangan Bani Mustalik. Bani Mustalik ni sebab apa Nabi memerangi Bani Mustalik? Sebab pertama dia isytihar perang dengan Rasulullah. Dia isytihar perang dengan Rasulullah. Maka musuh nyata. Yang kedua Bani Mustalik, tuan-tuan, dia membantu Quraisy Mekah dalam peperangan Uhud memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hampir terbunuh dalam peperangan Uhud. Jadi Nabi keluar tahun yang ke-5 Hijrah memerangi Bani Mustalik. Lebih kurang 1,000 lebih sahabat menyertai peperangan ini
Yang jadi masalahnya ialah beberapa orang munafik diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul menyertai peperangan ini. Orang munafik pergi perang tuan-tuan, jangan main-main. Sembayang belakang Nabi, Abdullah bin Ubay. Tak tahu pakai serban ke tak, tapi belakang Nabi tuan. Tak boleh kira kita sini tak ada kot, insya-Allah. Ya. Tuan-tuan, Abdullah bin Ubay bin Salul diikut dalam peperangan ini. Ya. Sahabat lain menganggap dia Muslim. Tuan-tuan. Ya. Kemudian Nabi buat undian terhadap isteri dia, siapa yang dia nak bawa. Ni isteri ramai lah. Ada 3 sini. Tak ada berani belakang tuan-tuan. Nabi isteri ramai, dia buat undian. Kena pada Aisyah. Jadi bawa Aisyah lah. Aisyah dapat. Isteri Nabi seronok sangat. Nabi bawa tuan-tuan. Dapat khidmat untuk suami tercinta. Untuk pejuang-pejuang Islam. Oleh kerana Aisyah ikut, maka penghormatan diberi kepada wanita Islam. Apa dia? Dibina satu pelana. Dia panggil haudaj. Yang diletakkan di atas bonggol unta. Dan bertutup. Sebab perempuan. Pelana itu dibuat khas untuk Aisyah. Aisyah duduk dalam tu, siapa pun tak nampak. Lalu diangkat 4-5-6 orang sahabat, letak atas unta. Sahabat hak angkat ni, sahabat ni kuat bukan macam kita tuan-tuan. Kita minum tokat Ali dah, tak kuat lagi. Sahabat ni kuat tuan-tuan. Dia angkat Aisyah ni, tak berasa. Aisyah ada ke tak ada dalam tu, serupa. Pasal apa? Disebut dalam kitab-kitab sirah tuan-tuan, wanita-wanita Madinah ketika itu lam yathqilna, tidak gemuk, kurus. Ramai yang kurus daripada yang gemuk. Yang gemuk bolehlah 1-2 bilang tuan-tuan. Termasuklah Aisyah. Pasal apa dia wanita Madinah kurus? Pasal kurang makan. Ni dengan lotion tu, ubat ni nak suruh kurus tuan-tuan. Kurang makan je kurus ni. Tapi saya puasa baru ni ingat turun tak turun-turun ingat tuan-tuan. Tak ada arah lah. Ni Aisyah ni kurus tuan-tuan. Kerana muda dia, kurus dia, lalu diangkat haudaj ini, tak berasa apa. Tak. Pergilah memerangi Bani Mustalik. Rasulullah menang dalam peperangan ini dan banyak harta ghanimah dapat diambil. Lalu pulang daripada perkampungan Bani Mustalik. Waktu pulang itulah berlakunya fitnah zina terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Balik lebih kurang 1 malam nak sampai Madinah. Rasulullah mengeluarkan arahan berehat. Semalaman lagi nak perjalanan nak sampai. Berehat dulu. Kita rehat kat sini. Sahabat-sahabat pun rehatlah. Turunkan Aisyah. Ketika rehat itu Aisyah keluar seorang-seorang untuk qada hajat. Dia tak bagi tahu siapa-siapa. Biasa tuan-tuan, orang perempuan malu. Dia tak macam orang lelaki, nak gimana? Nak pergi kencing kejap. Biasa orang lelaki tuan-tuan. Perempuan tak macam tu. Allah cipta dia lain tuan-tuan. Dia ada sifat malu. Kerana malu itulah tuan-tuan, dia jaga kehormatan dia. Saya dulu pengetua tahfiz 13 tahun tuan. Darjah 1 hingga darjah 5. Tandah lelaki itu hancing pada tandah perempuan. Betul tak? Betul ni tuan-tuan. Waktu tu guru-guru ni tuan-tuan, guru saya ni kongsi tandah dengan pelajar. Saya pun keluarlah ke hulu ke hilir, dapat banner pejabat. Tuan-tuan pun ada sumbang derma, pejabat dan tandah guru. Alhamdulillah ada dah tuan-tuan. 2010 terbanner. Tapi 9 tahun kongsi dengan pelajar. Tak apalah. Jadi tahulah juga. Tak hancing lagu mana. Kita buka tu dia tengah kencing berdiri. Orang lelaki kat dinding. Allah, dia tak jua dah. Tu yang hancing tu. Orang perempuan tak macam tu. Sedangkan dari segi kajian, tuan-tuan, dari segi kehancingannya, yang perempuan lebih. Sebab penapisan yang lelaki lebih lama daripada perempuan. Yang perempuan lebih hancing. Tetapi realitinya, tandah dia tak hancing. Pasal apa? Pasal ada sifat malu tadi. Jadi munasabahlah. Aisyah ni dia tak bagi tahu siapa-siapa. Lalu dia keluar pergi qada hajat. Sudah dia qada hajat, dia pun patah balik.
Waktu dia patah balik tu dia pegang leher dia. Rupanya kalung dia jatuh. Kalung dia jatuh, dia pun patah balik lah. Pergi cari. Waktu dia cari itulah Nabi keluar arahan. Kita bertolak ke Madinah. Jadi sahabat angkat Haudash tadi, tak berasa apa. Ada pun tak ada. Sahabat tak macam kita pergi jenguk tengok tu. Tak, tuan-tuan. Ini sahabat Nabi. Angkat. Letak atas bonggol, unta. Terus bergerak. Tak ada siapa tahu Aisyah ada ataupun tak ada dalam Haudash. Aisyah jumpa mutiara, kalung mutiara daripada Yaman. Dia pun patah balik. Waktu dia patah balik, dia tengok dah tak ada dah suami dia Rasulullah dan tentera-tentera. Tak ada dah. Tunggu dengan harapan supaya suami dia kembali mendapatkan dia. Kalau ada handphone, tak apalah, tak ada handphone, tuan-tuan. Oh, kita ni syukur banyak, tuan-tuan, ada handphone, kena guna elok-elok lah. Tunggu tak datang. Tunggu tak datang, akhirnya dia mengantuk. Lalu tertidur di situ. Dia buka hijab dia sikit. Aisyah. Dia tertidur di situ, maka tuan-tuan, cerah-cerah subuh, Safwan bin Mu'attal yang bertolak lewat sampai di situ. Dia bertolak lewat bukan kerana dia merancang bertolak lewat. Tak. Dia bertolak lewat kerana arahan Rasulullah. Memang itu tugas dia. Safwan bin Mu'attal ahlu Badar. Safwan bin Mu'attal antara tugasnya dalam peperangan menyediakan air untuk para pejuang. Seorang yang berani. Rasulullah arahkan dia supaya bertolak lewat untuk melihat kalau ada barang tercicir. Orang munafik bawa cerita di Madinah, Safwan dah rancang dengan Aisyah. Tengok Aisyah tak bagi tahu siapa-siapa, dia keluar. Safwan pun tak bagi tahu siapa-siapa, dia rancang nak jumpa situ. Kalau kita dengar, hai betul juga tu. Tuan-tuan. Orang ni dia exploit cerita tu biar jadi benar. Sehingga 3 orang sahabat terpengaruh dengan cerita ni dan bawa mulut ke mulut. Mistah bin Usasah, Hisan bin Sabit, Hamnah binti Jahshin. 3 orang sahabat ini terlibat bukan saja dengar, bahkan membawa mulut ke mulut. Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Ketika cerita ini berpindah daripada mulut ke mulut dan kamu bercakap sendiri dengan mulut kamu anggap benda ni benda ringan sedangkan Allah menganggap dia benda berat. Ya. Ni 3 orang sahabat ni terlibat. Safwan bin Mu'attal sampai di sini, cerah-cerah subuh, tuan-tuan, dia tengok Aisyah. Dia kenal. Dia sampai dekat, dia tengok muka Aisyah, terus dia ucapkan perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuat. Aisyah terdengar dan terjaga daripada tidur, terus tutup hijab dia. Safwan bin Mu'attal pernah lihat Aisyah sebelum turun ayat hijab. Dan dia kenal Aisyah. Itu sahaja Aisyah sebut dalam hadis Bukhari, disebut Aisyah kata, itu sahaja kalam ataupun ucapan yang aku dengar daripada Safwan bin Mu'attal. Hak lain tak dah. Kalau kita jumpa kat tuan-tuan, apa lama ni? Oh lala mu ni. Apa tak beritahu? Macam-macam lah tuan-tuan. Safwan bin Mu'attal hatu saja. Dia kata kepada, lalu dia bawa heret unta dia depan, dudukkan unta, Aisyah pun naik. Terus dia heret pergi Madinah. Tak cakap sepatah pun. Safwan tak rasa apa-apa. Aisyah tak syak apa-apa. Rasulullah tidak syak apa-apa pun. Tak sangka jadi macam ini. Sampai Nabi dah sampai Madinah, Safwan dengan Aisyah tengah hari sampai Madinah. Abdullah bin Ubay tengok, dapat kaku dah kali ni, dia kata. Maka Abdullah bin Ubay mereka cipta skandal Safwan bin Mu'attal dengan Aisyah. Kalau kita fikir logik, tuan-tuan, kadang-kadang tu yang sahabat terpengaruh. Benar. Rasa macam betul. Sebab dia pandai mengolah cerita. Tengok, kenapa
Kenapa Safwan tolak lewat? Kenapa Aisyah tak bagi tahu orang lain? Suami dia ada kan? Kenapa senyap-senyap keluar? Ini mesti konspirasi. Tuan-tuan, Abdullah bin Ubay pandailah dia. Tuan-tuan, takdir Allah, Aisyah ni Safwan hantar ke rumah Rasulullah. Rasulullah tak syak apa-apa pun. Dia kenal Safwan. Tak ada syak apa. Hantar ke Aisyah sampai rumah Rasulullah. Aisyah masuk dalam rumah, takdir Allah, Aisyah jatuh sakit. Sakit hampir sebulan, dia tak keluar rumah. Maka dia tak tahu apa berlaku luar rumah. Yang luar rumah ni tuan-tuan, di Madinah ni, kecoh dah. Kecoh dah, muncul tak ada YouTube ya tuan-tuan. Kalau ada YouTube, Facebook, TV3, Allah, lagi ranap lah tuan-tuan. Tak ada. Itu pun, ini Allah sebut, ittalaqawnahu bi alsinatikum. Dia berpindah daripada mulut ke mulut. Pergi ngetai ke dapat mak cerita. Wih, ada cerita baru, panas ni. Esok ngetai ke dapat Ali, cerita pula. 4-5 orang. Aku kenal dia tu, betul dah. Memang ada skandal dulu dia pernah cinta. Misalnya tuan-tuan. Kalau kita ada, wallahu alam lah. Mujur kita ada learning tuan-tuan. Kena syukur tuan-tuan. Mujur tak ada zaman Abu Jahal. Ni. Yang di luar rumah ni tuan-tuan, munafik memainkan peranan besar, memburuk-burukkan Rasulullah. Motif dia bukan Aisyah sangat. Motif dia nak jatuhkan Rasulullah. Memalukan keluarga Nabi. Haibuh ni, Madinah. Tuan-tuan, Nabi tak kata apa sebab wahyu tak turun hampir sebulan. Aisyah demam, tak tahu apa. Tak tahu, dia tak menangis lah pasal tak tahu. Cuma dia tengok, dia perasan suami dia berubah. Biasanya Rasulullah ni dia manja sikit Aisyah ni. Ambil kepala tak atas riba. Pernah buat? Ambil kepala tak atas riba, picit-picit tuan-tuan. Ni Nabi tuan-tuan. Kali ni tak. Masuk tanya macam mana hari ni? Sihat sikit kot. Keluar. Aisyah perasan tu. Cuma tak berani tanya sebab Rasulullah. Tuan-tuan, isteri perasan perubahan kita ni. Nikah 30 tahun dia kenal. Biasa tak gosok baju Melayu. Tuan-tuan. Biasa tak gosok sendiri, hari ni gosok sendiri. Tuan-tuan. Nak pergi Johor seminggu ni apa hal ni? Jadi dia tahu tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah tak bagi tahu, Aisyah tak tanya. Jadi tak sedih sangatlah Aisyah ni, cuma tahu perubahan Rasulullah. Sehinggalah Aisyah ni sehat selepas hampir sebulan. Bila dia sehat, dia nak keluar rumah. Qada hajat luar rumah. Dulu orang dulu keluar rumah lah tuan-tuan. Macam kita. Saya dulu Selangor. Mak saya Selangor tuan-tuan. Skincan. Parit 8. Ban 1/2. Banjar lah. Ada lagi tanah 3 ekar situ. Nak pindah duduk Selangor pun boleh. Tak ada hal. Buang air dibendang ya. Nampak najis-najis. Tahun 72 pindah Jengka. 100 meter tandas. Lah ni tak gitu dah. Lah ni tandas dalam bilik. Kalau buat macam tu pelik. Buat juga untuk tamu lagi. Orang bagi ada jauh. Buang air lagi belakang kata. Tuan-tuan. Untuk tamu. Dia malah ganggu dalam rumah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Aisyah nak keluar. Qada hajat ditemani oleh Ummu Mistah. Mak kepada Mistah bin Uthasah yang terlibat tadi. Ummu Mistah ni dia khidmat untuk Aisyah. Dia menemani Aisyah pergi qada hajat. Selesai qada hajat, Aisyah pulang. Waktu pulang tu Ummu Mistah ni tergelincir terpijak kain. Lalu dia keluar perkataan daripada mulut dia. Ta'isa Mistah. Celaka Mistah. Anak dia tu. Celaka Mistah dia kata. Terkejut Aisyah. Dia tegur Ummu Mistah. Dia kata tak boleh mu kata gitu. Sebab siapa Mistah? Sahabat Nabi Ahlu Badar. Ahli peperangan Badar. Jangan cela dia. Nabi dah khabar. Kenapa kamu cela dia? Terkejutlah Ummu Mistah ni. Dia kata, wahai Aisyah, kamu tak tahu ke? Anak aku ni hak terlibat ni. Dalam bawa cerita. Dia pun cerita satu persatu. Skandal kamu dengan Safwan bin Mu'attal. Aisyah dengar-dengar macam tu menangis lalu tuan-tuan. Tak ada kerja lain dah. Perempuan nangis tu. Lari masuk dalam bilik.
Baru dia perasan, tahu. Baru dia tahu kenapa Rasulullah berubah. Ini masuk bilik menangis, tuan-tuan. Rasulullah masuk. Rasulullah masuk tanya macam biasa, tak tahu lagi dia tahu. Akhirnya Aisyah pun kata, ya Rasulullah, izinkan aku nak balik rumah mak ayah aku, Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah izinkan. Dia balik, wahyu tak turun lagi. Dia balik ke rumah mak ayah dia, tak nak tanya, nak sahihkan berita. Mak ayah memang sahih lah berita ni, orang memang bawa cerita tu. Tuan-tuan, yang Rasulullah hampir-hampir menceraikan Aisyah. Rasulullah panggil dua orang sahabat, bermesyuarat, tanya pandangan. Pertama Usamah bin Zaid, kedua Ali bin Abi Talib. Rasulullah tanya Usamah bin Zaid, apa pandangan kamu tentang Aisyah? Usamah bin Zaid kata, ya Rasulullah, saya tak pernah dengar, saya tak pernah lihat keburukan kepada Aisyah. Dia wanita bersih, wanita salihah. Ini fitnah ya Rasulullah. Kata Usamah bin Zaid. Dia tanya, kamu Ali macam mana? Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, lam yudayyiqillahu alaik wa nisa'ul Madinah kathirah. Allah takkan menyempitkan kamu wahai Rasulullah. Wanita Madinah ramai lagi. Tu bahasa kiasan tu. Maknanya kalau nak cerai pun tak apa. Ramai lagi. Tetapi ya Rasulullah, cuba tanya dulu Baridah. Baridah ni kita panggil setiausaha sulit lah. Setiausaha peribadi Aisyah. Sentiasa dengan Aisyah. Apa pandangan dia tentang Aisyah? Nabi pun tanya Baridah. Wahai Baridah, apa pandangan kamu tentang Aisyah, isteri aku? Baridah kata, ya Rasulullah, aku tak pernah lihat keburukan kepada Aisyah. Tak pernah lihat langsung. Dan tak pernah dengar langsung. Melainkan kebaikan saja. Ini semua fitnah ya Rasulullah. Jadi Nabi semangat sikit. Lalu Nabi pergi ke Masjid Madinah, naik atas mimbar, dia panggil orang kampung, orang Madinah, lalu Nabi berkata, siapa di kalangan kamu yang akan membantu aku? Ada seseorang telah mengaibkan aku dan keluarga aku. Ada seseorang telah mengaibkan sahabat aku, Safwan bin Mu'attal. Siapa nak bantu aku? Bangun di kalangan Aus. Sa'ad. Dia bangun, saya ya Rasulullah. Saya yang akan bantu kamu wahai Rasulullah. Saya akan pancung kepala kalau dia yang bawa berita ini di kalangan Aus. Bangun di kalangan Khazraj. Kita ingat dia bangun nak cakap macam tadi. Dia bangun, dia peleceh Aus. Khazraj ni, dia balah lama dah tuan-tuan. Puluhan tahun, Nabi baru mari 5 tahun. Baru 5 tahun baik. Jadi saki baki dendam tu ada sikit. Bangun Khazraj, dia kata, pelawakmu Aus. Kalau di kalangan aku yang buat salah, mungkin kamu pancung. Kalau daripada kabilahmu sendiri, mu takkan pancung. Dia kata. Jadi balah. Dia bangun tuan-tuan. Jadi riuh di masjid Madinah. Nabi kata senyap, lalu Nabi turun daripada mimbar, tak selesai. Terus Nabi pergi ke rumah pak mentua dia, Abu Bakar As-Siddiq. Panggil semua keluarga. Aisyah ada mak dia, Abu Bakar. Lalu Nabi kata kepada Aisyah, wahai Aisyah, sekiranya kamu suci, maka Allah akan menyucikan kamu. Sekiranya kamu melakukan dosa, maka bertaubatlah kepada Allah. Allah menerima taubat kamu. Aisyah dengar lagu mana tuan-tuan? Macam tak dibela. Sedih dia bila dengar macam tu. Dia pandang mak dia. Dia kata, ya ummi ajibi. Wahai ibu, tolong jawab bagi pihak aku. Kok mak dia nak bela ni? Tuan-tuan. Kan biasa mak mentua, pak mentua masuk campur. Tu yang bercerai tuan-tuan. Biasa gitu. Tapi mak dia ni, dia kata dia tak berani nak kata apa depan Rasulullah. Dia pandang ayah dia Abu Bakar As-Siddiq. Tolong jawab bagi pihak aku. Ayah dia pun kata dia tak berani nak kata apa. Ni mak mentua kena main peranan juga tuan-tuan. Jangan keruhkan keadaan. Aisyah pun kata, kalau dulu tak jawab, dia pun jawab sendiri. Dia kata, ya Rasulullah, kalau aku kata aku suci, mungkin kamu semua tak percaya kepada aku. Kalau aku kata aku tidak suci,
mungkin kamu semua percaya kepada aku. Apa yang aku boleh kata ialah sebagaimana yang disebut oleh Nabi Yusuf alaihissalam, fasabrun jamil. Sabar je lah, tuan-tuan. Naiklah barang, sabar je, kata Fathul Bari kata, tuan-tuan. Lepas tu bangun, menangis, tak esok-esok masuk bilik. Tak ada kerja lain. Masuk bilik, tuan-tuan, disebut dalam kitab sejarah, dia menangis sampai kering air mata. Muju tak buta macam Piramli. Kering air mata disebut sungguh. Kering air mata dia, menangis. Tengah Aisyah menangis itulah, tiba-tiba tubuh Nabi getar. Abu Bakar perasan dah ni wahyu turun. Turun ayat yang saya bacakan tadi. 10 ayat ini. Innal ladzina ja'u bil ifki. Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita palsu ini. Usbatum minkum. Bukan orang lain. Sebilangan kecil yang pergi berperang dengan kamu ya Rasulullah. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan kamu sangka ia mendatangkan keburukan kepada kamu. Bal huwa khairul lakum. Bahkan dia memberikan kebaikan kepada kamu. Likulli mri'im maktasaba minal ismi. Setiap yang terlibat akan dibalas mengikut keterlibatannya. Kalau dia sekadar dengar je, tak cerita siapa-siapa, ada bahagian dia. Kalau dia dengar cerita pada 2 orang, ada bahagian dia. Dia dengar cerita pada 10 orang, ada bahagian dia. Dia dengar cetak CD, ada bahagian dia. Dia dengar masuk YouTube. Ni lagi besar, tuan-tuan. Dan yang paling besar Allah sebut, wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Orang yang mula-mula yang mempelopori mereka cipta ini, dia akan dapat azab yang sangat besar. Siapa yang buat konspirasi ini? Siapa yang merancang ini? Dia yang dapat seksaan yang sangat besar. Bila turun 10 ayat ni, tuan-tuan, Nabi kata, lepas tu Nabi sedar, Nabi kata, bergembiralah wahai Aisyah. Mak Aisyah ni berlari masuk bilik, bagi tahu Aisyah, Aisyah, wahyu turunlah. Kamu bersih. Pergi peluk suami kamu. Tak nak, dia kata. Biasa perempuan, tuan-tuan. Tak nak, dia kata. Perempuan tengah emosi. Dia sebut, dalam kitab sebut, la aqumu ilaih. Aku takkan bangun kepadanya. Sebab yang membersihkan aku bukan Rasulullah, yang membersihkan aku ialah Allah. Tu benda biasalah naluri manusia. Tengah marah perempuan, tengah emosi, jangan lawan. Start kereta pergi ngetek. Tuan-tuan lawan, tak selesai. Allah, tuan-tuan ada pengalaman lah. Takkan tak pernah bertengkar, tuan-tuan? Pernah. Jangan lawan. Jangan naik tangan lagi lah. Naik tangan tak boleh, tuan-tuan. Ada kita jangan ego. Naik tangan. Perempuan ni emosi dia. Sebab tu Nabi kata, qillatu aqlin wa dinin. Kurang akalnya dan kurang agamanya. Kurang akal bukan tak cerdik. Gubernur bank negara, perempuan. Perdana Menteri Bangladesh, perempuan. Universiti, ramai perempuan. Pensyarah, ramai perempuan. Bukan tak cerdik. Maksud situ makna akal dia, bila emosi, dia tak boleh kontrol, tuan-tuan. Sebab tu cerai tak bagi pada dia. Kalau bagi, kena cerai belaka dia. Sungguh. Tuan-tuan, dia dah 20 tahun nikah dengan kita. Balah sekali, tuan-tuan. Dia lupa habis 20 tahun tu. Dia ingat hak tu je. Orang lelaki tak, dia ingat. Minta orang muslimat. Orang lelaki tak, dia ingat. Dia ada, sabar dia ada. Ni dia. Dan kurang agamanya. Kurang agama betul sungguh. Kita puasa cukup 30 hari, dia tak cukup. Kita semayang tak ada cuti, dia ada cuti. Itu kurang lah. Dia tak boleh gelebel lah, memang dia kurang. Jadi Aisyah kata, tak nak. Dia kata, biar dia jumpa aku. Tuan-tuan, itu biasalah. Tak apalah. Tuan-tuan, bila turun 10 ayat ini, Abu Bakar bersumpah. Wallahi demi Allah, aku takkan bantu Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah ni dapat berim bulanan daripada Abu Bakar. Sebab apa? Sebab Mistah ni, tuan-tuan, dia kaum kerabat Abu Bakar. Miskin. Atas kerabat dan atas miskin itulah Abu Bakar bagi bantuan bulanan kepada Mistah bin Usasah. Tiba-tiba dia punya kurang ajar, tuan-tuan. Dia pergi bawa cerita tentang anak aku, Aisyah ni. Aku tak nak bagi bantuan dah. Tak ada beri masa tu, tuan. Tapi bantuan. Allah beri, tuan-tuan. Berim dalam belanjawan, RM650 dinaikkan.
Kata nak bagi RM1,650. Berapa kerajaan terpaksa peruntukkan untuk RM650 ini? Hanya 1.9 bilion. Tapi berapa kerajaan ambil balik daripada kita, daripada cukai? 7 bilion. Kita tak, orang kampung tak sedar, orang ekonomi kita sedar benda tu. Dia bagi 1.9 bilion, dia ambil balik 7 bilion. Ni, subsidi. Gula tak ada subsidi dah. 34 sen, hapus terus. Menjadikan RM2.84. Tuan-tuan, Idris Jala Kabadah ke arah penghapusan subsidi sampai 2019 secara beransur-ansur. Penghapusan subsidi gula menjadikan kita bayar penuh RM2.84 dalam keadaan gula dunia turun, bukan naik. RM2.84 mengalahkan Thailand. Thailand tak ada subsidi gula, tapi dia RM2.10. Kita RM2.84. Siapa yang kaya? Tan Sri Said Bukhari, Said Mukhtar. 6 kali naik sejak dia pegang. 6 kali naik. Dia kaya. Sekarang ni Robert Koch jual syarikat dia kepada Felda. Felda kaya. Banyak utang. Baik, tuan-tuan. Jadi bila dia kata macam tu, tak nak bagi bantuan kepada Mistah, Allah turun ayat yang ke-22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Ini waktu kecederaan itu kan. Janganlah orang yang diberikan kelebihan rezeki dan kesenangan bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada kaum kerabat, kepada orang miskin dan kepada muhajirin. Allah tegur Abu Bakar. Wal ya'fu, maafkan. Wal yasfahu, baik-baiklah. Jadi Abu Bakar tak jadi sekat bantuan BRIM kepada Mistah bin Usasah. Bagi semula, tuan-tuan. Ayat ni turun, tuan-tuan. 3 orang sahabat yang terlibat tadi bertobat pada Allah. 3 orang ini disebat hukuman qazab 80 sebatan. 3 orang sahabat ni bertobat, diterima oleh Allah. Adapun Abdullah bin Ubay bin Salul, Ibnu Abbas kata dia pun disebat. Sebahagian besar ulama, jumhur ulama dan sebahagian sahabat mengatakan dia tidak disebat. Sebab Rasulullah menerima wahyu Abdullah bin Ubay bin Salul adalah kafir. Bukan Muslim, dia kafir, munafik kafir. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, apa sikap orang Islam bila dengar berita pertuduhan zina kepada seseorang? Ayat disebut pertama, ayat yang ke-12, ke-13. Yang pertama, kena sangka baik dulu. Bila orang yang dikenali baik, pergi masjid, baca Quran, macam kita mari ni, kira baiklah tuan-tuan. Bukan duduk dalam disko dah. Orang dikenali baik, tiba-tiba ada fitnah zina terhadap dia. Pertama Allah Ta'ala kata, kena sangka baik. Allah tanya, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Kenapalah kamu tidak buat bila datang berita ni, kamu sangka baik dulu sama orang beriman? Satu. Yang kedua, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Kalaulah yang tuduh itu tak bawa 4 orang saksi, kamu kena kata dia lebong, tipu. Tak bawa 4 orang saksi, tapi video bawa, lembek bawa, DNA bawa. Yang ni tak boleh. Saksi. Dia tak boleh bawa 4 orang saksi. Tak boleh. Kena anggap dia tipu. Yang tu. Yang kedua. Jangan terus dia tak bawa saksi, kita tu. Kena Pak Mak cerita, kena Pak Lim cerita, bercerita, baca berita. Allah, tuan-tuan. Ini melibatkan maruah orang. Lebih baik senyap, tutup aib orang daripada sebar. Sebab yang menyebar ini Allah sebut dalam ayat seterusnya. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang yang suka tersebarnya berita keji di kalangan orang beriman ni, azab yang pedih. Allah akan seksa dia nanti. Itu dia. Yang ketiga, jangan anggap ringan sedangkan Allah angkat berat. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya, ada berita-berita sekarang pun belega cerita-cerita itu. Kita jangan memanjangkan cerita itu. Sebab tak ada saksi. Tak ada saksi, jangan panjangkan, kita senyap, doa pada Allah supaya Allah zahirkan kebenaran itu insya-Allah.
Wallahu alam. Akhir sekali tuan-tuan, kami di Pahang insya-Allah kita akan bina komplek Al-Makmur di tanah wakaf 5 ekar. Tuan-tuan keluar daripada Tol Temeloh, menghala Jerantut lebih kurang 8 km ada tanah. Kita akan bina 2 fasa. Fasa pertama komplek yang akan memuatkan sekali berimpun dalam 2,000 orang. Komplek besar, kos dia dalam 2 juta. Fasa kedua, pejabat pengurusan, kos dia dalam 3.5 juta. Oh, takkan tuan-tuan, jangan nak menang tuan-tuan. Komplek Al-Makmur. Jadi, telah dirasmikan pembinaannya oleh Presiden baru-baru ni. Jadi kita akan mulakan pembinaan pada Februari 2014. Komplek ini 2014 dalam 2 juta. Duit yang ada sekarang ni boleh bina untuk tapak. Kita ada lebih kurang 200,000 setakat ini terkumpul sepanjang Ramadan. Kita nak cari 2 juta. Malam ni boleh 1 juta pun alhamdulillah tuan-tuan. Jadi kita bentang sejadah di belakang, tuan-tuan bolehlah untuk sedekah jariah, sedekah untuk perjuangan Islam. Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ada pamphlet saya bawa. Mana yang tak sempat untuk sedekah hari ini, tuan-tuan boleh ambil pamphlet atas tung derma atau peti besi derma tu di Muslimat dan di Muslimin boleh ambil. Ada di situ dia punya jawatan kuasa dan akon Maybank Islamic atas nama pembangunan komplek Al-Makmur. Jadi sebagai pencin kubur, sebagai amalan sedekah jariah kita insya-Allah. Sekadar itu dulu, sekian. Aqulu qauli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.